Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana diberi kesempatan untuk saya menjelaskan tentang salah satu daripada program yang dianggap sebagai high impact ataupun program yang mempunyai impak tinggi kepada masyarakat luar bandar, iaitu melalui program usahawan ataupun KUD. Kita kenali dengan nama KUD ataupun Keusahawan Desa, yang mana kita buat penganjurannya adalah 2 tahun sekali, kerana ini atas dasar persefahaman di antara pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan Kementerian Pertanian dan Asas Tani dulunya, dan sekarang ini telah pun ditukar menjadi MAFI. Jadi atas dasar persefahaman ini, di mana kita pada tahun yang pertama itu dibuat MAHA dan tahun yang kedua kita buat KUD, dan keadaan ini kita selang-selangkan. Jadi atas persefahaman ini saya nampak bahawa ini sebagai satu landasan dan peluang yang terbaik kepada usahawan-usahawan luar bandar untuk mereka mengenengahkan dan memasarkan produk-produk hasil mereka ke bandar. Dan program melalui KUD ini adalah satu program yang begitu menyeluruh dan kita anggap sebagai total solution dalam ekosistem perniagaan dan pengeluaran produk bagi hasil-hasil di luar bandar ini. Jadi program di dalam KUD itu sendiri, dia ada banyak poket-poket program dia. Jadi poket-poket program inilah yang menjadi satu tunggak ataupun core kepada kejayaan penghasilan kepada KUD ini, impak-impak dia. Ianya termasuklah penglibatan usaha latihan yang kita berikan, ataupun pengeluaran produk-produk baru yang kita keluarkan, dan juga memasarkan produk-produk ini ke pasaran lebih besar melalui kaedah dalam talian dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga kita ada perkongsian dari segi teknologi, dari segi penggunaan alat-alat moden dan sebagainya dalam penghasilan produk-produk ini. Dan ini maknanya kita tidak membatasi dalam program KUD ini untuk mengenengahkan ataupun mempromosikan produk-produk usahawan luar bandar ini. Dan program ini di bawah KUD ini juga merupakan sebagai satu lagi wadah perjuangan kementerian ini untuk kita membawa lebih ramai usahawan-usahawan ini, dan kita tidak fokus kepada satu lokasi. Jadi kelebihan dalam KUD yang telah pun kita lakukan sebelum ini juga, di mana kita membawa KUD ataupun mini KUD ke beberapa lokasi-lokasi yang lain. Soalan itu, jadi kita dapat juga menarik lebih ramai usahawan-usahawan pergi kepada mini KUD ini, dan daripada mini KUD ini mereka akan pergi kepada KUD kita yang final ataupun yang lebih besar yang kita adakan di Putrajaya pada tahun 2019 itu. Jadi sehubungan itu kita telah pun membuat satu bilak ataupun satu bentuk pembangunan awal dalam usaha pemasaran dan juga mengenengahkan produk-produk usahawan desa ini daripada kawasan-kawasan yang kita klusterkan mengikut negeri-negeri ataupun zon yang ada di negara kita, dan akhirnya kita bawa yang berdaya saing itu ke peringkat yang lebih besar, iaitu di Putrajaya. Itu yang telah mendorong kita ataupun telah membawa kepada mencatatkan satu sejarah pencapaian penghasilan penjualan yang begitu tinggi, iaitu lebih daripada 40 juta. Jadi saya kira ini satu usaha yang begitu murni, dan kita akan meneruskan lagi usaha sebegini dan akan memberi nafas baru lagi agar ianya nampak lebih berdaya saing dan lebih mapanlah untuk ianya memberi ruang dan peluang kepada lebih ramai lagi usahawan-usahawan di luar bandar ini. Dalam penghasilan poket-poket program ataupun segmen yang telah pun kita hasilkan dalam penghasilan KUD kita yang terbaru pada tahun 2019, di mana kita telah membentuk beberapa kluster. Jadi dia ada kluster penternakan, kluster pembuatan, kluster penghasilan produk makanan, kluster perkilangan, kluster penghasilan produk-produk tekstil. Jadi kita telah pun membuat satu bentuk segmen-segmen yang ini telah pun menarik minat mereka yang datang itu untuk memberi fokus kepada mana yang mereka lebih meminati. Jadi kalau kita tengok pengalaman kita yang lepas, kita dapati bahawa tumpuan juga
kepada sektor ternakan dan rumenan ini, di mana kita dapati kita cuba mengenengahkan hasil-hasil ternakan contohnya yang kita bawa lembu-lembu yang berbaka baik ini dan ternakan-ternakan ruminan yang lain. Malah kita juga membawa binatang-binatang peliharaan kesayangan ini ataupun pets untuk memberi sebagai satu ruang dan peluang untuk menjana pendapatan. Kita juga rasa terkejutlah apabila kita tengok jumlah jualan, jumlah pengunjung kepada segmen ini agak begitu tinggi. Selain daripada itu juga, kita juga dapati bahawa banyak yang berminat dalam sektor pengeluaran produk makanan. Ini memang dari dulu pun memang kita tahu bahawa produk-produk makanan daripada luar bandar ini memang menjadi tumpuan utama pelanggan lah. Dan pada hari yang sama juga kita telah berjaya membuka satu wadah perjuangan kita yang baru, iaitu dengan menengahkan produk-produk ini di atas talian dengan pelancaran Decimall kita, di mana kita menggunakan platform Decimall ini untuk menengahkan produk-produk hasil jualan luar bandar ini melalui Lazada, melalui Shopee dan juga melalui eBay. Jadi di situ kita membuat kapsul, kita membuat landscape dan sebagainya yang telah pun menjaya menarik minat lebih ramai orang datang pada hari berkenaan. Selain daripada itu juga, kita juga membawa bentuk persembahan-persembahan juga. Sebab ini juga merupakan sebagai satu produk yang ada di luar bandar. Kita membawa bentuk-bentuk tarian tradisional contohnya. Kita juga mengenengahkan bakat-bakat artis daripada luar bandar. Dan kita juga membawa artis-artis yang tersohor juga. Dan kita gabungkan persembahan-persembahan artis daripada luar bandar dan artis yang tersohor ini dalam menunjukkan bahawa kekayaan yang ada dalam konteks usahawan ini tidak terbatas. Maka ini merupakan sebagai bentuk usahawan baru dalam bentuk persembahan yang boleh kita ketengahkan. Dan saya percaya di masa yang akan datang kita boleh mengenengahkan lebih ramai lagi lah dalam konteks bakat ataupun konteks persembahan, malah juga hasil-hasil pertukangan contohnya yang boleh kita bawa daripada produk luar bandar ini. Apabila kita berhadapan dengan satu situasi yang kita pun tidak pernah jangkakan, iaitu penularan COVID-19 ini ke negara kita, malah ke seluruh dunia, ini merupakan sebagai satu batasan yang besar yang kita rasakan. Namun begitu, ianya tidak akan memudarkan semangat kita untuk mengenengahkan hasil-hasil penjualan ataupun hasil-hasil produk luar bandar, kerana kita percaya setiap satu kejadian yang Allah jadikan itu ada hikmahnya. Jadi di tahun depan insya-Allah kita akan terus berusaha walaupun dalam keadaan penularan COVID ini, tapi kita harus mematuhi SOP-SOP yang tertentu. Tapi apa yang baiknya, bila kita ada nampak halangan ini, kita ada satu kaedah yang dianggap sebagai normal barulah dalam kaedah penjualan ataupun kaedah pemasaran yang akan kita lakukan. Dan ini pastinya tidak akan memudarkan semangat kita untuk terus mengenengahkan usahawan-usahawan luar bandar ini. Dan ini boleh kita pelbagaikan dalam konteks inovasi dan juga kreativiti nanti. Dan saya percaya kita akan nantikan satu bentuk inovasi dan kreativiti baru ini yang akan kita tunjukkan, dan kita akan simpan ini sebagai rahsia kita dalam tujuan pemasaran. Dan insya-Allah saya percaya kalau kita mempunyai azam yang lebih baik, kita akan ada cara dan kaedah yang terbaru walaupun dalam keadaan suasana COVID-19 ataupun penularan wabak ini di Malaysia. Saya memang sentiasa menaruh harapan yang amat tinggilah kepada diri saya dan juga kepada kementerian, khususnya kepada warga yang berada di kementerian ini, untuk terus memberikan komitmen yang begitu tinggi dalam melonjakkan usaha mengenengahkan produk-produk daripada luar bandar, khususnya usahawan-usahawan kita yang telah pun mencuburi dalam bidang ini, dan kita mewujudkan lebih banyak platform lain. Jadi kita nampak bahawa salah satunya KUD. Tapi saya percaya ada banyak kaedah lagi yang boleh kita uruskan dan boleh kita berikan kepada mereka ini.
Jadi saya dan juga warga kerja KPLB sedang menyusun langkah-langkah yang lebih produktif ataupun langkah yang lebih efektif dalam mengenengahkan usahawan-usahawan luar bandar ini dalam pelbagai aspek. Antaranya kita memberi tumpuan dari aspek funding ataupun aspek penghasilan untuk mereka mendapatkan bantuan dana dan sebagainya. Yang kedua, untuk tumpuan dalam aspek latihan, kerana kita percaya dengan adanya latihan yang cukup, mereka pasti dapat memberikan satu produk yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah mengenai packaging dan juga penjenamaan, branding dan sebagainya. Dan ini saya percaya kita mempunyai agensi yang cukup mahir dalam memberi bantuan kepada usahawan-usahawan kita, antaranya adalah DIDEC. Dan yang kelima adalah perkara yang melibatkan elemen pemasaran, yang saya percaya bahawa ini juga kita memberi tumpuan hari ini dengan mengadakan koperasi ataupun mengadakan lebih ramai network ataupun jaringan perniagaan kepada usahawan-usahawan ini untuk mereka terlibat dan menjadikan ia sebagai satu platform untuk mereka mengadakan penjualan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan insya-Allah pada tahun hadapan kita akan menghasilkan satu kaedah lebih baru, dan ini pastinya akan dapat memberi kegembiraan dan menghilangkan kegelisahan dalam kalangan usahawan, kerana kita percaya dalam keadaan yang begitu tegang ini atau dalam keadaan yang begitu berat dengan suasana wabak dan sebagainya, kita ada jalan untuk meneruskan usaha kita dan pasti dapat menjamin pendapatan kepada mereka agar mereka tidak terkesan sangatlah kesan daripada perkara ini. Karnival Usahawan Desa kini kembali dalam talian. Layari ekud.my dan daftar untuk alami kemeriahan digital pada 4 hingga 6 Disember 2020. Ayuh, #EKUD Prihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk bercerita lebih kurang sedikit berkaitan dengan eKUD pada tahun ini. Sebenarnya idea untuk kita mengadakan eKUD ni bukan timbul sekarang sebenarnya. Jauh daripada itu lagi sebenarnya. Sewaktu kita mengadakan Karnival Usahawan Desa tahun lepas, kita dah terfikir idea tu, okey, sebab kita kata kita melaksanakan KUD secara fizikal pada ketika itu. Kemudian kita kata mengapa tidak kita cuba mengadakan satu konsep dinamakan macam eKUD. Okey, kemudian apa yang berlaku ialah macam saya sebut tadi, idea tu memang kita dah ada. Kemudian berlakunya pandemik COVID ni, kemudian dengan PKP dan sebagainya. Jadi kita rasa memanglah kena pada masanya. Dan kalau kita tengok juga di kementerian kita ni, saya nak imbas kembali sewaktu kita melancarkan kita buat gimmick pelancaran, kita buat montaj yang mana tone yang sepatutnya rasmi, tapi kita buat secara virtual masa tu dah cara maya dah masa tu. Dan kemudian montaj yang kita buat tu kita tunjukkan bagaimana ekonomi digital ni boleh dilaksanakan di luar bandar. Jadi selaras dengan apa yang berlaku pada hari ini, idea tu memang dah ada dan kemudian kita cuba laksanakan perkara tu. Dan di kementerian ini pula memang kita pun memang, saya ingat kementerian ni adalah kementerian yang menerajui online punya bisnes. Sebab kita pun dah ada desa mall dan sebagainya. Jadi memanglah kena pada masanya dalam keadaan kita sedang bergerak ke arah ekonomi digital dan sebagainya. Itulah ideanya, dan idea memang dah ada dan kemudian dia berlaku pula sewaktu berlakunya pandemik COVID ni. Memang memang kenalah pada masanya. Itu
yang boleh saya sebutkanlah pada hari ini. Apa yang kita cuba buat, apa konsep yang kita nak buat untuk EQUD ni? Kita sebenarnya cuba ambil konsep seolah-olahnya ini adalah KUD yang fizikal. Fizikal. Maksudnya apa yang kita cuba buat ialah kalau kita cuba bayangkan di fizikal itu, kita ada booth kat situ, kemudian kita ada pempamer, kita ada banyak segmen-segmen, kita ada business matching lah, kita ada seminar, kita ada demonstrasi memasak lah, kita ada apa lagi, macam-macam, kita ada business pitching dan sebagainya. Jadi konsep yang fizikal itu kita cuba bawa secara non-fizikal ini. Maksud kata nanti seolah-olah apa yang kita nak buat ialah seolah-olahnya pengunjung atau mereka yang menjayakan EQUD ni merasakan seolah-olah secara fizikal, tetapi sebenarnya mereka berada di dalam dunia maya. Ini yang saya rasa banyak. Kalau kita lihat benda ni bukanlah sebenarnya benda yang baru pun. Kalau kita lihat macam mana anak-anak kita main game, yang hebat-hebat tu kita tengok kan, seolah-olah dia pun berperang. Jadi begitulah yang kita nak buat, supaya dia tidak ada rasa macam kekok, seolah-olah itu fizikal. Maksudnya ada orang datang, ada orang berinteraksi, menjual barangan dan sebagainya, dan kemudian pembayaran dibuat secara online. Ini bukan, itu saya kata sebenarnya kaedah bayaran online, seminar secara online bukanlah benda yang baru, tetapi kita cuba karnivalkan sebagai bentuk E itu tadi. Itu yang kita jadikan EQUD kita pada tahun ni. Cabaran kita dalam melaksanakan EQUD ni sebenarnya banyaklah. Yang pertama, cabaran kita ialah ini benda baru yang kita buat. Jadi kita belum biasa. Kita dah buat online business dan sebagainya, kita dah buat seminar secara online dan sebagainya, tetapi nak di KUD kan tu, ini benda yang baru. Dan kita, orang kata apa, memang berdebar-debar lah nak tengok macam mana dia punya hasil daripada apa kita buat ini. Dan kemudian kemungkinannya di kalangan usahawan itu sendiri, mereka mungkin tak faham ataupun berasa mungkin sebab ialah lumrahnya kita nak, kalau boleh tu masing-masing kalau boleh nak macam fizikal macam biasalah, riuh rendah dan sebagainya kan. Tapi macam saya sebut tadi, ini adalah orang kata new norm, pengalaman baru, dan kita harap apabila kita telah orang kata bersedia, kita boleh menerima perkara ni. Saya ingat lama kelamaan dia takkan jadi kekok lagi lah. Tapi macam saya katalah, pasal ini benda yang baru yang saya tak tahu, saya rasa kita tak tahu mana-mana kementerian ada pernah buat tak EQUD ni ataupun karnival secara online ni. Kalau kita kata macam saya sebut tadi, seminar, latihan online dah biasa dah sekarang dah jadi new norm dah, banyak dah orang buat dan sebagainya. Tetapi nak dikarnivalkan tu, ini satu pengalaman baru. Sebab itu kita akan lihat orang kata mungkin ada kelemahan-kelemahan yang kita jangkakan nanti, kita dah orang kata anticipate lah perkara tu, tapi kita akan lihat bagaimana kita boleh di masa hadapan kita perbaiki lagi. Of course lah, benda yang baru kan. Jadi inilah cabaran kita. Dan kemudian perkara yang lain juga ialah ini kita harap sangatlah sepanjang EQUD kita berlangsung, liputan internet kita tu berada pada tahap yang baiklah. Sebab kalau sebagaimana kita sedia maklum, ini akan melibatkan liputan internet. Kalau internet tak ada line, ada masalah-masalah begitu, maka memang dia akan jadi loading. Ini yang akan tiba. Ini yang kita risaulah. Tapi saya yakin dan percaya pada hari ini, oleh kerana masing-masing banyak pihak, syarikat-syarikat telco dan sebagainya memahami bahawa kepentingan kita pergi kepada new norm ini secara digital ini. Dan saya berharap sangatlah semoga kita punya liputan insya-Allah atas kesedaran bahawa perlunya kepada orang kata ekonomi digital dan sebagainya, masing-masing berusaha untuk mempertingkatkan kualiti capaian masing-masing tu. Jadi kita harap sangat
supaya sewaktu berlangsungnya EKUD ni semuanya berjalan dengan lancar dan kita menjadi satu orang kata apa permulaan, dan mungkin kalau kita dapat laksanakan dengan jayanya, saya yakin dan percaya dia akan diikuti oleh orang lain nanti. Jadi saya pun rasa bangga juga sebab KPLB ni nama Kementerian Pembangunan Luar Bandar, tetapi hari ini kita melangkah ke dunia digital. Walaupun kita kata nama Kementerian Luar Bandar, tapi hari ini kita orang kata meletakkan satu benchmark yang tinggi. Kita pergi pada dunia digital dan kita carnivalkan benda itu, dan saya harap dia akan menjadi orang kata apa permulaan kepada jabatan agensi kementerian lain untuk melihat bagaimana yang kita buat ini dan boleh dicontoh oleh kementerian atau agensi-agensi yang lain. Saya rasa EKUD ini akan banyak membantu usahawan-usahawan kita sewaktu mereka berada pada musim-musim inilah, musim-musim saya katakan musim gawat lah pada ketika ini. Kita terpaksa menghadapi pandemik COVID dengan perintah kawalan pergerakan. Jadi kita punya pergerakan itu agak terhad dan sebagainya, nak market, nak menguruskan penghantaran barang-barang dan sebagainya, nak buat marketing, nak berjumpa dengan klien dan sebagainya secara fizikal, itu memang pada ketika ini sukar untuk kita lakukan. Dan bagaimana EKUD ini membantu usahawan-usahawan di luar bandar. Jadi melalui EKUD ini, sekurang-kurangnya mereka ada satu platform di mana mereka akan gunakan EKUD ini untuk mereka memasarkan barangan-barangan mereka. Mereka boleh berjual beli secara dalam talian, dan mereka juga boleh dalam keadaan keterbatasan sewaktu musim-musim PKPB dan sebagainya ini, mereka boleh juga membuat marketing, mereka mencari pasaran-pasaran baru melalui banyak slot-slot atau program-program yang telah kita rancang di dalam pengisian EKUD kita. Kita ada business matching, kita ada interaksi, kita ada dengan pihak pembiaya keuangan, kita ada dengan pembekal mesin dan sebagainya. Jadi semua aktiviti-aktiviti yang berlangsung di dalam EKUD ini boleh membantu usahawan-usahawan di luar bandar, khususnya sewaktu kita berhadapan dengan situasi pada hari ini. Harapan saya supaya EKUD ini akan berjaya, dan kemudian macam saya sebut awal tadi, supaya EKUD ini akhirnya menjadi suatu yang biasa lepas ini, dan usahawan juga akan belajar untuk melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, terutama dalam online marketing dan bisnes ini. Dan apabila kita nak laksanakan ini, dah tak jadi masalah dah. Semua orang dah tahu, dah faham dah apa yang perlu kita buat dan sebagainya. Dan tentu sekali saya mengharapkan juga, harapan saya apabila kita buat secara online ni, kita punya liputan ni bukan hanya di dalam Malaysia saja. Dia mungkin boleh pergi sampai negara-negara luar. Dia boleh pergi sampai ke Singapura, dia boleh pergi sampai ke Indonesia, dia boleh mungkin sebab orang boleh tengok secara online kan. Jadi mungkin dalam kita melaksanakan EKUD itu ada produk-produk tertentu yang menarik perhatian orang yang mereka boleh order secara online nanti lepas ini. Jadi tentu sekali harapan saya, kita nak supaya sasaran jualan kita, kalau tak salah saya 10 juta ni kita target ni, kita target hasil jualan 10 juta tu mencapai sasaran kita, dan kalau boleh biar lebih lagi daripada itulah, supaya akhirnya nanti apabila kita telah biasa dengan new norm ini, dia tidak lagi menjadi benda yang pelik ataupun kita rasa macam janggal dan sebagainya. Dan mungkin lepas ni tak payahlah kita buat KUD fizikal, tak tahulah, saya tak tahu kan. Jadi saya harap saya kata tadi, dia menjadi satu permulaan, dan mungkin kita selang-selikan mungkin pada tahun ni kita buat secara maya, tahun depan fizikal, and then selang-seli supaya benda tu lebih menarik lah. Okey. Jadi terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha keras untuk menjayakan EKUD. Mari kita bersama-sama mendoakan supaya EKUD kita ini mencapai sasaran yang telah kita tetapkan. Terima kasih. Saya ingin mengajak anda, saudara-saudari di luar sana, untuk beramai-ramai menyertai EKUD
Karnival Usahawan Desa 4 hingga 6 Disember 2020. Marilah kita meriahkan EKUD at KPLB. #EKUD Prihatin. Hai. Ya. 4 hingga 6 Disember korang buat apa? Jangan lupa pergi ke Karnival Usahawan Desa. Tapi tak payah pergi ke ramai, kita online je, digital sudah zaman-zaman pandemik ni. Alah, air sungai perlahan pula. Kita ada pipe lah. Okey, jangan lupa ya. Tapi layari www.ekud.my. Ramai-ramai jumpa kat sana Di best tau online, jangan lupa sebab sana ada macam-macam barangan lokal. Alamak, aku basah. Semua barangan lah ada. I nak tunjuk lah ada shower daripada sungai. Semuanya lokal, original from Malaysia. Jangan lupa Karnival Usahawan Desa. Jumpa, baca caption. Okay? Online. Pandemik, zaman pandemik ni. Buka balik. Air sungai tau, ni bukan bayar bil.